kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Macam mana jelas perkara ni, ya. Ingat ya, Tuhan tak ada nak buat Tuhan lagi. Tuhan tak akan buat Tuhan lagi. Habis pun ilmu, kesudahan ilmu makrifat ni tak boleh jadi Tuhan. Sampai bila-bila pun belajar, habis penamat daripada makrifat ni, tak akan boleh kau mengata diri kau Tuhan. Tak boleh mengakui diri kamu tu Tuhan. Tak boleh. Sampai bila pun, jatuh pun langit tu kau tak akan jadi Tuhan dah. Habis kalau kau jadi Tuhan, isteri kau jadi Tuhan, engkau bersama-sama dengan isteri kau, isteri kau beranak, Tuhan beranak pula. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nak letak di mana? Kalau kita ni Tuhan. Bukan kita ni Tuhan. Macam mana? Okey. Okeylah, you cakap memang bukan kita ni Tuhan. Okey. Lagi nak sampaikan pemahaman ilmu. Ya. Dia nak mengatakan macam mana? Kita ini tidak ada. Okey, kita ni tak ada. Habis yang saya tengok sekarang ni siapa ni? Yang aku tengok ini sekarang siapa ni? Okey, engkau kata tak ada kan? Dia mengajar macam tu. Ya, okey, dia mengajar jangan sampai ada diri. Jangan tertengok diri. Yang ku tengok ni sekarang siapa ni? Zahir ni. Yang zahir ku tengok ni siapa ni? Tuhan ke ni yang ku tengok ni? Bukan. Siapa? Makhluk lah. Tu? Jadi dia nak mengajar memandang dalam keesaan tu, dia suruh memandang hayat dia. Iya, kalau memandang hayat tu sifatullah, sifat Allah tu terkandung pada diri Adam kepada diri manusia. Begitulah kita memandang sifat hidup Allah itu. Memandang sifat ilmu Allah ada pada diri Adam, manusia, makhluk. Jadi makhluk, nyatanya makhluk itu sebagai makhluk. Kenyataan makhluk itu sebagai makhluk. Kenyataan Allah itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kenyataan Tuhan tak boleh sebagai makhluk. Kenyataan makhluk tak boleh kenyataannya sebagai Tuhan. Jangan salah. Jangan tertukar. Nyatanya makhluk itu sebagai makhluk. Nyatanya Allah itu sebagai Allah. Allah tak nak nyata sebagai makhluk. Yang banyak tu makhluk ni nak nyata sebagai Allah. Jadi ramai-ramai semua orang nak jadi Tuhan. Sebab guru mengajarkan jangan sampai nampak diri, jangan sampai adanya diri. Jadi ramailah yang nak jadi Tuhan jadinya.
Bila dia tak nampak dirinya, berarti yang nampak tu diri Allah, yang nampak tu Tuhan. Macam itu kan? Macam itu kan? Iya kan? Macam itu. Apabila sudah tak nampak lagi diri kau, itu kau sudah nampak Allah. Macam itu. Ya Allah. Tak akan boleh, tak boleh jadi macam itu. Itu tarekat Fir'aun, makrifat Fir'aun. Kalau kamu nyatakan dengan zahir, kalau kamu nyatakan dengan zahir, dengan ucapan kamu mengata diri kamu ni Allah, batal lah jadinya diri Tuhan tu. Tuhan saja tak cakap dia Tuhan. Allah tak pernah cakap dia tu Allah. Sebab dah Allah. Tapi daripada segi itu, bukannya bermaksud ayah tu menerangkan sebegitu. Betul. Bagi saya lah, bagi orang lain saya tak tahu. Menerangkan, menjelaskan ilmu makrifat, kesudahan makrifat itu, kita ni innalillah daripada Allah. Jangan dicakap kita ni Allah. Kan. Tak boleh kita mengatakan, mengaku kita Allah. Kalau kita ni daripada Allah, betul, boleh, saya bersetuju. Jangan cakap kita Allah, aku Allah, tak boleh. Itu syirik. Tak boleh. Dan ayah tu pun memang, Kalau kita pun mengatakan, kalaupun kita mengatakan seumpama, tak boleh. Kalau sudah masuk di ilmu musyahadah, tak boleh pakai umpama lagi. Kalau di makrifat masih boleh. Kalau kedudukan makrifat masih boleh berumpama, seakan-akan, masih boleh. Kalau di makrifat, sebab makrifat ni kan baru mengenal. ya betul. Mengenal, kenal, dikenal, dikenali, mengenali. Ini makrifat. Masih banyak syiriknya. Kalau dah naik atas daripada ilmu makrifat, dah tak boleh lagi. Nak bergantung dengan Allah, nak bersama-sama dengan Allah, nak tengok Allah, sudah tak boleh. Kalau ilmu musyahadah, nak bersama-sama Allah, nak mengingat Allah, nak mencari Allah, itu tak ada dalam musyahadah. Kalau di makrifat banyak. Di makrifat ni banyak yang nak cari Tuhan. Diingat dia, Tuhan tu hilang. Semua nak cakap dengan Tuhan, nak sembahyang cakap dengan Tuhan, nak puasa cakap dengan Tuhan, nak tidur cakap dengan Tuhan, nak rezeki minta dengan Tuhan. Semua ada repot dengan Tuhannya. Basikal hilang pun cakap dengan Tuhan juga. Motor hilang pun cakap dengan Tuhan. Dia ingat Tuhan tu boleh polis. tempat mengadu lah. Tempat mengadu. Semua. Apa aja cakap dengan Tuhan. Jadi Apa yang terjadi ni Allah tak tahu kan? tahu. Apa yang kita buat ni, apa yang terjadi ni, Allah tak tahu kan? Apa nak cakap lagi? Apa saja yang kita buat, apa yang kita perbuat ni, Allah tak tahu. Kerana kita ni tak tahu Tuhan, kerana kita ni tak tahu Allah, tak mengenali Allah, begitulah jadinya. Semua nak dicakap dengan Allah, semua nak dicakap dengan Allah. Isteri sakit pun, ya Allah, isteriku ni sakit, ya Allah, angkatlah penyakit isteriku. Ya Allah, aku ni tak ada duit, bagilah aku duit, ya Allah. Yang bagi sakit ni siapa? Allah. Allah. Yang bagi kita sakit? Allah bagi kita sakit kan? Bukan.
You ada anak tak? Adakah seorang ayah nak bagi sakit dengan anaknya? Pernahkah seorang ibu nak bagi sakit anaknya? Pernahkah seorang ayah nak bunuh anaknya? Sebenar-benar ayah, banyak ayah bunuh anak, anak bunuh ayah. Itu bukan ayah sebenar-benar ayah tu, bukan manusia sebenar-benar manusia. Begitu juga Allah. Allah tak akan niaya hambanya. Allah tak akan niaya yang diciptakannya. Allah tak akan bagi sakit kekasihnya, orang yang mengenalinya, orang yang disayanginya. Penyakit tu kita sendiri yang buat, kita sendiri yang nak. Surga tu kita sendiri yang nak, neraka tu kita sendiri yang nak. Kalau kita ni tak pernah buat baik, nak masuk surga ke? Boleh masuk surga ke? Tak pernah buat baik? Ha? Kalau tak buat jahat, masuk neraka ke? Tak pernah buat jahat, masuk neraka ke? Kalau nak masuk neraka, buat jahat. Kalau nak masuk surga, buat baik. Tak payah minta-minta masuk surga, buat baik ajalah. Tak payah minta masuk neraka, buat jahat ajalah, mesti masuk je tu. Allah kan tahu ini orang masuk ke mana, ini orang buat baik, ini orang buat jahat. Allah kan tahu. Buat apa kita nak tunjuk aja Allah pula? Ya Allah, aku ni masuk surga ke tak? Lepas sembahyang, ditanya Allah, ya Allah, aku dah sembahyang ni 3 rakaat. Agak-agak aku ni masuk surga yang ke mana? Masuk surga yang ke berapa? Kan? Ada itu betul. Ha? Kalau satu kisah hadis tu ada. Ha. Alim kan. Ha. Baru sembahyang 5 kali sehari. Lepas sembahyang, ya Allah, aku ni dah sembahyang maghrib, dah sembahyang isyak, dah sembahyang subuh. Esok aku nak sembahyang zuhur lagi. Lepas tu aku sembahyang asar. Agak-agak aku ni masuk surga yang ke berapa ni? Dia mengajar Allah lah kan. Ha? Dia mengajar Allah. Ha? Allah tak faham ke? Allah tak tahu ke kita ni nak dimasukkan ke mana? Allah tak tahu ke kita ni golongan orang-orang yang mana? Tak tahu ke Allah? Kenapa cakap macam itu? Kenapa kita tanya Allah? Kenapa kita nak soal Allah pula? Aku ni nak dimasukkan surga ke berapa? Kalau kau buat jahat, kau tak tanya nak dimasukkan ke neraka ke berapa? Buat baik tanya lah. Ha? Kalau buat baik dia tanya, aku ni dimasukkan surga Jannatul Naim ke? Tingkat 1 ke? Tingkat 2 ke? Tingkat 3 ke? 7 lapisan syurga, 7 lapis neraka. Bila kau buat jahat, kau tak tanya Tuhan ke nak dimasukkan neraka ke berapa? Kenapa kau buat baik saja kau tanya masuk surga yang ke berapa? Cubalah tanya, ya Allah, kalau aku buat ni, kalau aku buat maksiat ni, ya Allah, agak-agak aku ni dimasukkan ke neraka ke berapa, ya Allah? Kan balance. Jangan nak menang sendiri. Buat baik, tanya masuk surga. Buat jahat, tak tanya ke? Ya Allah, aku ni nak dicampakkan ke mana ni? Nak dilontarkan ke mana? Nak jadi Tuhan lagi ni? Adakah kita ni belajar? Adakah kita ni belajar makrifat? Yang dulu kita ni bukan Allah, lepas belajar makrifat, jadi Allah pula? Bukannya jadi Allah. Ha. Kita tahu Allah. Okey, kita tahu Allah. Mengetahui Allah, kenal Allah. Jangan kita mengatakan diri kita ni Allah. Itu orang yang tak kenal Allah. Bila menyebut, bila bersaksi bahwasanya kita ni, diri ini, diri kamu Allah, itu kamu tak mengenali Allah. Itu kamu menyamakan diri kamu dengan Allah. Allah tak ada samanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada satu pun di dunia, di langit, di dunia dan di antaranya.
yang setara dengannya, yang sesama dengannya, yang menyerupai dia tu tak ada. Ingatlah tu. Sebelum belajar makrifat belum jadi Tuhan lagi ni. Dah belajar, nasib aku ni bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan memang aku lempang kau ni. Parah ni. Dulu kau belum kenal Tuhan, belum jadi Tuhan. Belajar makrifat jadi Tuhan. Dia mengetahui tentang Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan pun tak boleh jadi Tuhan. Jangan nak bersaing dengan Firaun pula. Firaun tu dulu macam itu. Awal-awal dia belum nak jadi Tuhan. Dah berkuasa, dah faham, dah pandai, dah banyak pengikut, dah banyak harta. Akulah sebenar-benar Tuhan, kata dia. Tiada lain selain aku ni lah sebenar-benar Tuhan, kata Firaun ni. Itu yang Allah tenggelamkan Firaun tu. Habis pun umur kita ni belajar ilmu makrifat, ilmu musyahadah, ilmu gaib, takkan ada jadi Tuhan dah. Kalau nyatanya diri Allah kepada diri kita, nyatanya diri Allah kepada diri kita itu bukan maknanya kita ni Tuhan. Cukup untuk ingat je lah. Itu je. Jangan pula kita ingat kita ni Tuhan, kita ni Allah. Tak boleh. Adam mengandungi sifat Muhammad. Adam mengandungi sifat Muhammad. Muhammad mengandungi sifat Allah. Adam bersifat Muhammad. Mudah kan? Adam bersifat Muhammad. Muhammad bersifat Allah. Kan mudah tu. Kan berbeza tu. Nabi Muhammad tu Adam lah dia. Nabi Muhammad tu Adam lah. Dari bangsa Adam lah dia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi bernama Muhammad daripada Adam, dari anak cucu Adam. Nabi Muhammad bin Abdullah, manusia Zahir, keturunan Adam. Nabi Muhammad itu Nabi bernama Muhammad yang disempurnakan Allah, kekasih Allah. Muhammad itu Rasulullah, Habibullah, Karimullah, Waliullah, Haqqullah. Nabi Muhammad itu. Kenapa dia itu kekasih Allah? Mengandungi Muhammad. Nabi Muhammad itu zahirnya Muhammad. Nabi Muhammad itu zahirnya Muhammad. Dua ke Muhammad tu? Dua ke Muhammad tu? Satu. Yang ada pada Nabi Muhammad tu Muhammad Zahir. Muhammad Zahir. Zahirnya Muhammad tu Nabi Muhammad tu lah. Adam penamanya. Jadi tubuh kasar Muhammad tu Adam. Tubuh kasarnya, tubuh muhaddas Muhammad tu Adam. Kalau nak kenal Muhammad, kalau nak kenal lah. Tubuh kasarnya, tubuh muhaddasnya, tubuh zahirnya Adam. Sifatnya Rasul. Sifatnya Rasul. Sifat yang ada pada Adam tu Rasul penamanya. Sifat yang ada pada Rasul, pada Adam tu sifatnya, sifat Adam tu Rasul. Af'alullah. Sifat Adam itu Rasul, af'alullah.
Manusia itu mengandungi sifat Allah. Manusia itu mengandungi sifat Allah. Rahsia Allah terkandung pada Adam. Itulah diperintahkan Allah sujud semua kepada Adam. Apa yang ada pada Adam ni sehingga iblis tak nak dia sujud? Sebab iblis tak faham, iblis tak tahu, tak taat kepada Allah, tak nak. Aku tak nak sujud dengan Adam ni, sebab dia tak melihat ke dalam, dia tak ada rasa. Buat apa sujud dengan Adam? Sujudlah kau, ini perintah Tuhanmu. Tak nak juga, tak nampak juga ni. tak nampak juga sampai sekarang ni. Sampai sekarang iblis tu tak kenal dengan Adam tu. Kalau dia kenal Adam, dia tak akan buat jahat ni. Jadi untuk mengenali Rabbul Izzati, kenali Rabbul Alamin. Nak mengenali Rabbul Alamin, kenali rahmatan lil alamin. Nyatalah Adam. Nyatanya Rabbul Izzati, kenyataannya Rabbul Alamin. Nyatanya Rabbul Alamin, kenyataannya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni kenyataan Adam. Maknanya nyatalah semua ni apa dia? Nyatalah alam ni semua kerana Adam. Adam ni Nur Muhammad. Nur Muhammad ni satu Nur Allah. Nur Allah ni satulah kepada Allah, Esa. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, dipanggil Esa. Jauh tak berjarak, jauh tak berpisah, jauh tak ada jaraknya, dekat tak bersentuhan, Esa namanya. Jadi Esa tu bukan Allah saja yang ada. Kalau Allah saja yang ada tu maknanya wujud. Allah saja yang ada tu ahad. Kalau Allah saja yang ada itu ahad, nyata, ahad, bukan Esa. Esa ni dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara, bukan menyatu, bukan dua jadi satu, bukan bersatu, satu. Bukan two in one, bukan. Bukan bersatu, bukan bersatu, bukan bersatu, bukan. Bersatu itu dua menjadi satu. Bersama tu dua menjadi satu. Bersama-sama tu kedua-duanya sekali bersama-sama. Esa. Compact apa tu compact? Makna compact ni apa? Compact. Menyeluruh. Ha? Menyeluruh. Ha. Lebur. Apa tu? Okay, lebur ni Compact apa compact? meliputi. Tengok Allah pun Muhammad. Tengok Muhammad pun Allah. Macam mana tu? Apabila kau berjumpa dengan Muhammad, kau berjumpa denganku. Apabila kau jumpa bayang-bayangku, itu kau berjumpa dengan aku. Allah Muhammad ni tak pernah berpisah. Tak jauh-jauh tu, dekat-dekat aja. Tapi kalau silap, kalau salah menyampaikannya, salah semuanya. Bukannya dia bergantung pada salah penyampaian ke atau salah penerimaan orang? Kalau salah yang menyampaikannya, mesti salah lah yang menerimanya. Salah gurunya, salah muridnya. Ilmunya tak salah, salah yang menyampaikannya, mesti salah yang menerimanya. Salah gurunya, mesti salah muridnya. Ilmunya tak pernah salah,
Sebab ilmu ni daripada Allah. Kalau kita katakan salah ilmu, salahlah Allah. Kalau kita menyalahkan ilmu, maknanya menyalahkan Allah. Yang salah itu manusianya, yang menuntut ilmunya. Orang yang belajar ilmu itu yang salah, ilmunya tak salah. Banyak yang mengaku berilmu ni tak mengaku salah, tak nak mengaku salah. Salah mengucapkannya, salah menyampaikannya. Jadi sampai bila pun jangan kau mengaku, jangan kau berkata, jangan kau membunyikan, jangan kau menghayal, jangan kau memikirkan bahwasanya kau ini Tuhan. Tak ada. Tuhan kan dah ada. Tak perlu dia ada-adakan lagi. Tak perlu diada-adakan lagi. Allah sudah ada, sedia adanya. Jangan kau ada-adakan lagi. Allah ni ada ke tidak? Yang kau adakan lagi ni buat apa? Orang makrifat suka mengada-adakan Allah. Orang makrifat suka menyata-nyatakan Allah. Asyik nak menyata-nyatakan Allah. Allah ni belum nyata kah? Kenapa dinyata-nyatakan lagi kalau dah nyata? Itu duduk tangga mengaji makrifat. Untuk makanya atas daripada makrifat ni ada namanya alam musyahadah, ada namanya bab musyahadah, ada bab kajian musyahadah. Atas daripada makrifat lagi. Ilmu ni bukan sampai makrifat aja. Makrifat ni tahap paras kenal. Kenal mengenal, kenal dikenal, mengenali dikenali, tahu paham. Sempadan makrifat ni batasannya itu. Jadi kalau dah habis makrifat ni, belum menyaksikan Allah lagi. Kalau ilmu menyaksikan Allah, musyahadah, saksi menyaksi, saksi disaksikan oleh saksi, saksi menyaksikan yang bersaksi, saksi disaksikan oleh yang menyaksikan. Bolehkah? Bolehkah saksi itu dia mengaku dia saksi, dia tak ada yang menyaksikan dia? Boleh tak? Boleh tak? tak boleh. Engkau saksi. Engkau mengaku saksi, engkau mengakui diri engkau saksi, tapi yang menyaksikan kau itu bersaksi itu tak ada. Boleh kah? Tak boleh. Betul? Palsu boleh. Saksi palsu lah kau. Yang menyaksikan pula, boleh tak yang menyaksikan itu mengatakan kau ini sudah bersaksi? Yang kau sendiri tak menyaksikan yang menyaksikan kau itu. Boleh tak? Tengok baik-baik ya. Bolehkah yang menyaksikan kau itu bersaksi bila dia tidak melihat engkau bersaksi menyaksikan yang bersaksikan itu? Atau kamu tidak melihat yang menyaksikan kamu itu bersaksi? Boleh tak? Boleh tak kau mengatakan aku ni dah bersaksi? Apabila engkau mengatakan diri kau bersaksi, mestilah disaksikan oleh yang menyaksikan kamu itu bersaksi. Apabila yang menyaksikan diri engkau itu bersaksi tidak menyaksikan kamu, maka kamu belum boleh lagi dikatakan seorang saksi. Kamu boleh dikatakan bersaksi, karena yang menyaksikan kamu itu tak ada. Yang dikatakan saksi itu ada yang menyaksikan kamu itu bersaksi, barulah kamu dikatakan saksi. Paham ni? Kalau tak paham aku ulang balik.
Kok Umar ni faham? Dia cepat tangkap, cepat dapat. Saksi yang betul tu, saksi yang dikatakan sebenar-benar saksi, apabila kamu saksi, aku saksikan kamu itu bersaksi, barulah kau ni saksi. Kalau tak ada yang mengatakan kau ni saksi, tak ada yang menyaksikan kau ni bersaksi, kau mengatakan kau sendiri saksi. Bolehkah kau mengatakan kau ini saksi? Yang menyaksikan kau bersaksi tak ada. Suka adalah yang menyaksikan kamu bersaksi, barulah kau dikatakan saksi. Mana boleh saksi mengatakan dirinya saksi kalau yang menyaksikannya tak ada. Ini dicakap orang ni terbalik-balik, berpusing-pusing balik. Dia tak faham apa yang ku cakap ini. Yang dikatakan saksi itu, saksi menyaksi itu dua yang bersaksikan satu. Dua yang bersaksikan satu, sama-sama bersaksi. Itu saksi menyaksi. Kalau yang dikatakan saksi itu, mesti ada yang menyaksikan saksi itu bersaksi, barulah boleh dia dikatakan saksi. Kalau tak ada yang menyaksikan dia bersaksi, yang kata dia saksi itu siapa? Tak ada yang cakap kau ni saksi. Kau bolehkah kau mengatakan diri kau ni saksi? Buat apa? Yang mengakui kita ni saksi tak ada. Macam kau ni sembahyang, yang tengok kau sembahyang tak ada, yang menyaksikan kau sembahyang tak ada. Kau cakap diri kau sembahyang. Kalau tak ada yang tengok kau sembahyang, maknanya kalau Tuhan tak tengok kau sembahyang sampai bila-bila pun masa pun tak ada gunanya. Mesti adalah Allah tengok kau sembahyang. Nah, sekarang Allah ni kan dah sedia adanya. Bila Allah sudah sedia adanya, untuk apa lagi kita nak cakap dengan Tuhan, ya Allah, aku ni nak sembahyang. Buat apa lagi? Allah kan dah sedia ada, tak pernah hilang. Itu memang sentiasa menyaksi ya. Nah, kita ni sentiasa menyaksikan adanya Allah. Inilah fana. Fana, sentiasa menyaksikan Allah sampai hari akhirat, sampai kiamat, barulah kamu dikatakan saksi yang betul, yang benar. Tak boleh tinggal walau sesaat pun. Apabila satu masa saja, satu saat saja kau tak menyaksikan keadaan Allah, adanya Allah itu, putuslah kau sebagai saksi. Allah tak akan nak dengan kau. Jadi bagaimana seseorang tu yang dikatakan dia ni betul-betul dia menyaksi tadi? Itulah tadi, mesti ada yang menyaksikan. Bolehkah kita ni bersaksi? Kalau kita seorang-seorang aja cakap, aku ni naik saksi, aku ni bersaksi, boleh lah. Maknanya boleh tak kita seorang-seorang bercakap, aku ni naik saksi, aku ni dah bersaksi, boleh tak? Boleh lah. Lepas tu dia cakap dia pula, dah Islam dah aku ni, dah sebut kalimat tauhid, dah aku ni dah Islam. Sedap betul. Mudah betul lah. Orang di luar Islam pun boleh sebut macam ini. Boleh kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah Islam tu. Aduh. Surga. Belum boleh. Tak, jadi kebanyakan orang mengatakan dengan ucapan tu dah memadai kan. Tapi dalam pengajian ni dia masih belum cukup untuk dia jadi seorang Islam. Islamnya kita tu bukan kita yang Islamkan diri kita.
Islam itu dari perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya. Zahir, batin mesti baik. Mengikuti hukum, mengikuti rukun yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Sifat kita itu tabligh, amanah, siddiq, fatonah. Itulah sifat Islam. Kalau kamu tak ada sifat macam Rasulullah, macam Nabi, jangan nak kata-kata Islam. Itulah contoh. Nabi itulah contoh Islam. Nabi itulah uswatun hasanah. Itu. Kalau kita tak mencontoh Nabi, tak ada Islam dah. Cara makan Nabi, cara berbicara Nabi, cara sembahyang Nabi, cara puasa Nabi, cara berkawan Nabi, cara mandi Nabi, semua sekali. Jadi apa saja yang dibuat Nabi, kita mesti buat. mesti ikut Nabi. Iya. Mana cara Nabi itu telah diwasilahkan daripada orang terdahulu tu sampai ke kita hari Sampai ini. ke kita. Untuk cerita pasal keadaan Nabi tu. Iya. Apa saja mesti ikut Nabi. Bukan makna dulu Nabi pergi haji pakai unta, kita sekarang nak pergi haji pakai unta juga. Itulah, Tak macam itulah. Ada yang satu jemaah tabligh ni berbuat tu. Itu kan baik tu. Alhamdulillah. Hablum minan nas, hablum minallah. Sembahyang Jumaat, sembahyang berjamaah, sembahyang dekat masjid, mengajak orang kebaikan, bersalam-salaman, bantu tolong-menolong. Nabi kan macam itu. Tak tomoh orang, tak keji orang, tak dengki dengan orang, tak ada sifat hasud, tak ada sifat iri. Begitulah Islam. Ini Islam. Wah, kau ni salah lah, bodoh lah kau ni, tak betul lah kau. Artinya berbolak balik. Tentu mungkin salah. Habis yang betul macam mana? Aku ni aja yang betul, kau tak betul lah. Ilmu kau tu salah, kajian kau tu salah. Mana yang betul? Kajian aku ni yang betul. Tu. Jadi kalau kajian macam tu tadi, jadi semua orang ni benar. Semua orang ni benar kalau dia tu berbuat baik, tatanan hukum rukun Islam yang baik, yang betul. Kalau dia menyeleweng tak. Semua manusia ni tak ada yang buat jahat kalau sudah mengikuti dinul Islam, sudah mengikut hukum Islam. Islam ni lah hukum yang sebaik-baiknya. Adat istiadat yang sebaik-baiknya tu Islam lah. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis, kan cukup-cukup ada semua. Mesti baiknya. Islam itu tak buat keji dan mungkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kau memeluk Islam, masuklah ke segalanya, masuklah semuanya. Kullu jasad udkhulu bisilmi kafah. Semuanya sekali. Tidur kita, mandi kita, memakai baju, makai apa, semuanya tengoklah macam mana Nabi. Sebagaimana Nabi. Nabi makan kurma, kita pun nak makan kurma. Tapi jangan dicari-cari buruknya. Nabi tak pakai handset, Nabi tak pakai phone. Apa kita pakai phone pula? Nabi tak pakai dapur gas, apa kita pakai dapur gas? Bukan macam itu. Bergaduh lah kalau macam tu. Habis Nabi tak pakai spek mata. Yang pakai spek mata salah. Tak boleh. Dulu kan Nabi pergi haji pakai unta. Sekarang nak guna unta juga pergi haji. Tak sesuai. Kenalah sesuaikan dengan zamannya. Sekarang makan pakai pinggan, pakai cawan. Tapi adab istiadatnya masih kita ikut, masih jalan. Buat yang baik. Apa tadi? Saya pun dah lupa. Tengok. You nak tanya pun you lupa. Sebab dalam sambung panjang kan tadi. Lupa pula. Inilah kita muzakarah.
Mana yang salah kita baik, mana yang kurang ditambah, siapa yang lebih berbagi. Bukan yang nak tunjuk aja you, bukan kata you bodoh. Mana ada. Allah bagi rahmat hidayah kita ni semua ni untuk pandailah. Siapa yang lebih, bagilah. Mana yang kurang, ditambahlah. Mana yang salah, betulkanlah. Tunjuk ajalah. Ini orang dah salah, lagi ditomo dia, lagi dikeji dia. Bukan ditunjuk aja, lagi di komen yang bukan-bukan lagi. Kalau you faham, you tahu, tunjuk ajalah. Sampaikanlah. Kalau you faham. Dia pun tak faham macam mana. Ini dah tengok orang bodoh, lagi ditambah bodoh dia, lagi dikeji lagi. Kau ni bodoh lah, bebal lah otak kau ni. Jadi dalam saya ni, saya dengar lah tadi dalam pengajian ni, pengajian makrifat lah. Makrifat, balik lagi makrifat lagi. Makrifat Makrifat ni banyak. Makrifat ni banyak. Yang terlibat pun banyak. Sebab tak jumpa guru yang sebenar-benar guru yang sudah pun makrifat. Yalah, sebab belajar makrifat ni kan dengan guru yang sudah makrifat. Gurunya dulu yang makrifat, bukan nak mengajar murid makrifat. Macam mana guru belum makrifat dah mengajar orang makrifat? Dia sendiri belum makrifat. Nak berubat dengan orang sakit? Nak minta kaya dengan orang miskin? Dia susah, miskin, bapa ke dana. Tanya pula dia macam mana kita ni nak kaya? Yang gurunya belum makrifat. Nak belajar makrifat dengan dia. Tapi boleh ke kita katakan itu juga gerak Allah tu, boleh ke? Gerak Allah tu yang baik. Di surah An-Nisa ayat 79. Di surah An-Nisa ayat 79. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang baik itu hidayah daripada Allah. Bila yang jahat, yang keji, yang mungkar datang pada diri kamu sendiri. Kamu sendiri itu yang buat. Bukan yang baik, yang buruk daripada Allah. Sebab ada dia mengatakan yang baik dari Allah, buruk pun daripada Allah. yang buruk daripada Allah. Yang buruk tu adakah daripada Allah yang lain? Dia tak kata daripada Allah. Tak boleh bercakap macam itu. Habis yang baik daripada Allah, yang buruk adakah Allah yang lain yang buat? Ya Allah, ya Rasulullah. Itulah gunanya iblis, itulah gunanya setan. Tempat perbuatan yang tak baik, tempat perbuatan yang salah. Allah tak nak macam itu. Dilimpahkan kepada Allah yang tak baik itu. Itulah gunanya iblis, laknatullah itu. Tempatnya kesalahan. Kalau kita kata Allah ni yang buruk, suai tak? Agak-agak suai tak? Boleh tak letak Allah buat yang buruk tu? Allah buat yang keji tu, boleh tak? Sebab dia mana boleh. Jadi kalau kita cari kesalahan Allah tu, kalau yang baik tu Allah yang buat, habis yang buruk tu ada Allah lain buat ke? Ada kuasa lain ni. Tak boleh macam itu, tak boleh. Mana boleh? Tak sesuai. Habis semua Allah, buruk Allah, lepas tu dia buat jahat. Dia buat jahat pun dia kata Allah buat. Tak boleh gitu. Jadi banyak murid dia yang salah pun dia buat, dia kata Allah buat juga. Tapi saya ada kawan dia dulu tak belajar makrifah ni. Bila saya cakapkan dia makrifah ni, bila dia nak mencuri motor tu, dia kata Allah buat. Kan? Dia terlihat Allah kat situ. Habis tu dia curi lah motor tu. Tak jadi curi. Kalau dia tak jadi curi, maknanya Allah bagi dia hidayah yang baik. Itu datang daripada Allah. Tapi kalau kau buat salah,
buat keji mungkar, kau kata Allah buat juga, gerak Allah juga. Salah kan boleh. Yalah kita tengok pun tak syok juga tadi kan, sebab ada dulu Tak layak untuk meletakkan Allah tu buat yang jahat, buat keji, buat mungkar tu. Tak sesuai. Tak sesuai kita bagi perkataan macam tu. Sebab ada surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79. Itu nak letak di mana? Mana boleh ayat tu bertentangan dengan ayat Allah yang lainnya. Untung baik, untung salah. Kadar baik, kadar buruk, Allah kata dia. Kan? Sebab daripada situ tadi sebab dia mungkin pemahaman dia nak berkongsi cerita tu, dia kata macam tu supaya orang ni boleh berfikir. Macam kawan saya tu, bila dia nak duit tu, dia terfikir susah orang yang puan punya motor tu. Kalau dia ambil ni barang 700-800, dia nak tak confirm, dia balik rumah tak boleh bawa punya motor tu. Mesti dia pergi ke kesusahan orang tu yang buat dia rasa tak jadi. Mana pun ambil bawa balik kan, kata tak jadi duit kata kan. Tapi jangan mengajarkan orang, jangan menyampaikan kepada orang lain bahwasanya yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah. Salah dia. Mana boleh, Allah tak bagi yang buruk dah. Dia tak kata buruk tu daripada Allah. Habis? Dia kata buruk tu adakah daripada Tuhan yang lain. Itu juga. Adakah yang buruk itu Allah lain yang buat kan? Ada kuasa lain ke? Dia nak cuba. Mana ada kuasa yang lain? Mana ada Tuhan yang lain? Maknanya dari segi dia bercakap tu, dari tujuan dia bunyi dia bercakap tu, itu dah menjatuhkan Allah. Itu sudah merendahkan Allah. Guru makrifat macam mana kalau dah merendahkan Allah? Kalau sudah mencari kesalahan Allah? Tak boleh kita katakan Allah tu zalim, Allah tu yang buat yang buruk, yang tak baik itu datang daripada Allah. Habis kalau bukan daripada Allah, adakah Allah lain yang buat? Jadi di situ kita mula macam kita berfikir tadi kan. Ada bagi kata-kata yang tu. Kalau adakah contohnya di Palestin tu, adakah Allah tak tahu yang orang di sana tu tersiksa? Adakah Allah biar saja? Dia kata kan, dia bagi perumpamaan macam tu lah. Untuk kita rasa bagaimana keadaan tu, kita rasa ya juga kan. Kalau yang baik itu datang daripada Allah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, itu datangnya daripada Allah. Adapun yang tak baik itu, adapun yang keji dan mungkar itu berpulang, itu daripada diri kamu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Itu ada. Tapi kalau yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu adakah Allah lain yang baik yang buat? Itu si guru itu sendiri yang buat. Ngada-ngada. Yang saya cakap ni, yang baik itu datang daripada Allah. Adapun yang tak baik itu, yang keji dan mungkar itu datang daripada diri kamu sendiri. Itu ada ayatnya, ada suratnya. Itu ayat biasa yang kita dengar daripada setiap ucapan, mana-mana orang ucapan dalam majlis tu biasa. Itulah dia kata yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang buruk daripada diri. Kalau yang baik itu daripada Allah, habis yang buruk adakah Allah lain yang buat? Saya tahu tu guru yang cakap tu. Tahu saya. Tak ada cuma ada. Selalu dia cakap tu. Maknanya kalau dia buat buruk dengan orang, dia kata apa? Tak ada Allah lain yang buat lah. Ini Allah juga yang buat ni. Ya kan? Dia tak cakap macam tu lah. Iyalah. Maknanya untuk apa dia cakap macam itu, merendahkan Tuhan macam itu? Cuma nak bagi tahu berkuasa sempurna. Dia nak cuma kesempurnaan Tuhan. Memang Allah berkuasa atas apa saja, tapi Allah tak buat yang tak bagus.
Adapun yang tak baik itu datang daripada kamu seorang. Allah tak masukkan kita ke neraka dah kalau bukan kita yang nak masuk. Fikir sendiri. Yang membuat kita ni, yang buat kita ni masuk ke neraka, kita sendiri. Ulah padah daripada perbuatan kita sendiri. Itu pun bukan Allah yang masukkan. Yang cabut nyawa engkau pun bukan Allah. Allah tak nak cabut nyawa kita dah. Siapa yang cabut nyawa tu? Siapa? Malaikat. Malaikat kan? Maknanya Allah tak nak. Allah tu sayang, pengasih penyayang. Lagi buat yang buruk. Allah tak nak masukkan kita ke neraka dah. Kita sendiri yang minta kita ni dimasukkan ke neraka kerana kelakuan kita, kerana dosa yang kita buat. Surga tu tak ada kalau kita tak berbuat baik. Neraka pun tak ada kalau kita tak buat jahat. Tak akan masuk surga kalau kau tak berbuat baik. Jadi surga tu engkau yang buat, engkau yang bina. Allah tu tengok saja mana-mana yang bagus perbuatannya, yang terbaik amalnya. Pandailah Allah nak masukkan ke mana. Apa kita nak minta-minta masuk surga, minta-minta masuk surga. Itu kita dah membodohkan Allah. Allah tak tahukah kita ni nak dimasukkan ke mana? Tahu. Buat apa kita nak minta-minta masuk surga lagi? Kita tak sedar kita ni dah membodohkan Allah. Sudah menjatuhkan derajat Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Kalau tidak, aku tak nak sembahyang. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul ja'indallah, Innal musi'ina qad ja'uk للذنب يستغفرون الله